لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. G. Penjelasan tentang sumber-sumber alam dan rahsia-rahsianya. Al-Quran menjelaskan tentang sumber-sumber alam dan rahsia-rahsia kejadian yang boleh diterokai oleh kajian-kajian ilmiah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i maa'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Jadi yang seterusnya, sebahagian isi yang terkandung dalam Quran menceritakan tentang alam, rahsia-rahsia alam, hikmah-hikmah di sebalik kejadian alam. Jadi alam ni apa dia? Masiwallah, pokok kayu, tumbuh-tumbuhan, rumput rampai, binatang, serangga. Sebab tu ada kajian-kajian tentang perkara-perkara yang tak diketahui oleh pengetahuan manusia secara zahir tanpa kajian. Kejadian pokok kayu, binatang, serangga, kehidupan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Bila kita kaji, kita bedah siasat, lagi-lagilah nampaknya tentang kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah. Kalau tengok sebentar lalu memang tak berasa apa. Tak dapat sebarang maklumat, ilmu dan juga pengajaran. Sebab itu Allah Ta'ala bila suruh melihat makhluk Allah ataupun kejadian alam ini, dia sebut dengan yanzuru, afala yanzuru. Dia tak kata afala yarau ataupun yaro. Mengapa mereka tidak melihat? Allah Ta'ala sebut dengan perkataan nazara yanzuru, perhati, hayati, bedah siasat, buat kajian. Hasil daripada kita bedah siasat, kita buat kajian, baru nampak kehebatan sesuatu kejadian yang dijadikan oleh Allah. Kalau kita nak buat kajian seluruh makhluk, seluruh benda yang Allah Ta'ala jadikan, memang kita tak mampu. Beberapa perkara, beberapa benda, beberapa makhluk, beberapa kejadian yang kita sempat buat kajian, kita dah nampak dah, sudah cukup hebat ilmu Allah Ta'ala, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pula bila sebut tentang kekuasaannya, kalau kita duk perhati dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadirun, sesungguhnya Allah Ta'ala atas sesuatu qadir, maha berkuasa, dalam bentuk kalimah yang dipanggil lafaz mubalaghah, yang bersangatan. Qadirun, sangat berkuasa, buatlah apa saja, menunjukkan Allah Ta'ala ni sangat berkuasa. Okey, terus dia kata wa arsalna dan telah kami hantarkan ar-riyah. Riyah ni apa dia? Rihan ni riyah, apa maknanya? Angin. Kami hantarkan angin lawaqih. Untuk angin-angin ni membawa benih-benih bunga, benih-benih tanaman, dibawa oleh angin. Lawaqih maknanya dihantar ataupun dibawa oleh angin. Itu sebahagian daripada kuasa Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'anzalna minas sama'i ma'a, setelah mencantumkan benih-benih jantan betina untuk dihidupkan, mengeluarkan tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan, yang mana buah-buahan ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, rizqan lakum, adalah menjadi rezeki kepada kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menurunkan fa'anzalna minas sama'i ma'a, kami telah menurunkan daripada langit air, fa asqaynakumuhu, maka kami siramkan,
kami minumkan akan kamu, dan kamu memberi minum akan, menyirami akan tanam-tanaman, dan juga memberi minum akan binatang ternakan. Wa ma antum lahu bikhazinin, tidaklah kamu baginya, maknanya bagi air yang Allah Subhanahu wa taala jadi itu, bukan kamu yang menyimpan, bukan kamu yang menurunkan, bukan kamu yang menjadikan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Sebahagian daripada nikmat adalah air. Cuba macam mana Allah Taala tak turunkan hujan bertahun-tahun, apa akan jadi negara kita, apa akan jadi dunia seluruhnya? Tanaman, tumbuhan semua mati, binatang ternakan, manusia pun boleh mati. Jadi air-air yang Allah Taala turunkan, dan air-air yang disimpan di dalam perut bumi ini, wa ma antum lahu bikhazini, bukan kamu yang simpan, bukan kamu yang turunkan air daripada langit. Allah Ta'ala ungkit. Kalau manusia, kita sebagai orang beriman dilarang ungkit sesuatu kebaikan, sesuatu pemberian kan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit balik pemberian kamu, dan kamu menyakiti hati orang yang kamu beri bantuan, beri sumbangan, beri sesuatu pemberian. Tapi Allah Ta'ala dia boleh ungkit, kita jangan, sebab Allah Ta'ala memang hak dia. Allah Subhanahu wa taala ni memiliki alam, langit dan bumi dia punya, ikut suka dia lah dia nak ungkit. Banyak kali Allah Ta'ala ungkit dalam Quran, banyak tempat. Walaqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Dalam tempat yang lain Allah Ta'ala ungkit lagi. Allah Ta'ala kata sungguhnya Allah Ta'ala memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman dengan melantik seorang rasul daripada kalangan mereka, daripada kalangan manusia. Hasil dah dapat hidayah, petunjuk ini, terima iman, terima Islam, hasil perutusan rasul. Kalau Allah Ta'ala tak utuskan rasul, kita ni semua sesat. Kita kata sekarang ni memang tak ada rasul. Iyalah, Rasul SAW telah wafat. Tetapi setelah Rasulullah wafat, penyambung kerja Rasul adalah para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Warasah maknanya mewarisi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maknanya hasil-hasilnya kerja Rasul juga yang menyebabkan Islam tersebar di seluruh dunia. Jadi Allah Ta'ala bukan kamu yang turunkan hujan, bukan kamu yang menyimpan air. Jadi Allah. Oleh kerana itu, sentiasalah dituntut kita mensyukuri segala nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kelebihan Al-Quran ini, dia cerita sumber. Sesuatu kejadian alam ini datang daripada mana, asal daripada mana, apa manfaat, apa kelebihan daripada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran, ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu itu bukan sia-sia, bukan saja-saja Allah Ta'ala bagi jadi. Semua benda ada faedah, semua makhluk ada manfaat. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan faqata'nahuma waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun. Okey, adakah tidak melihat oleh orang-orang yang kafir bila menceritakan tentang kejadian alam, kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak sebut orang beriman, Allah Ta'ala kata kafir. Jadi kalau tentang beriman tu, Allah Ta'ala sebut tentang golongan beriman ni dalam bab apa, dalam situasi keadaan yang macam mana. Orang beriman ni dalam bentuk menerima arahan. Setelah diterima dah tentang kebesaran Allah, kejadian Allah Ta'ala yang maha agung, maha hebat, orang beriman terima. Kejadian langit, bumi, semua orang beriman terima. Semua akui, semua tahu, semua faham, ini semua kejadian Allah. Apabila dah ada suatu keyakinan, kepercayaan, keimanan dalam hati, Allah Ta'ala berkuasa menjadi semua itu. Jadi kepada orang beriman, dia dalam bentuk ayat-ayat yang lain, menjurus kepada kena patuh, kena taat segala perintah Allah.
Contohnya Allah Ta'ala suruh kita berpuasa kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tapi kepada orang kafir dia tak keluar ayat macam tu. Allah tak sebut macam tu. Sebab tentang kekuasaan Allah Ta'ala pun kamu tak terima, macam mana kamu nak patuh melalui ketundukan ibadat kepada Allah? Ayat puasa, zakat, haji, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala tuju kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasul fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan melaksanakan hukum qisas. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai yang beriman, bila datangnya makhluk orang fasik. Para ulama tafsir menyebut orang fasik ataupun berita fasik, berita kesamaran, tak jelas, kena tabayyun. Benar orang kafir tak ada. Sebab orang kafir memang dia terima je. Jadi ini khusus sebagai orang beriman. Kalau tentang orang kafir ni tentang kejadian alam. Bila kita hayati tengok Quran, sebab apa ayat kepada orang beriman dalam bentuk macam ni? Kalau orang kafir dalam bentuk macam ni, sebab mereka tak terima lagi Allah sebagai Tuhan. Mereka tak akui lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Itu adalah peringkat-peringkat orang kafir ni. Peringkat yang syadid, pertengahan, dan peringkat yang bawah. Yang syadid tu dia tak terima langsung. Dan ada juga yang jenis kafir ni yang sekadar kekafiran dia. Maknanya dia tak nak tunduk je, tapi tentang kejadian alam tu dia boleh terima. Kekuasaan Allah Ta'ala dia terima, tetapi tentang ketundukan, iaitu tauhid apa dia panggil? Uluhiyah. Yang tu dia tak boleh terima. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, adakah tidak melihat oleh orang-orang yang kafir, sesungguhnya langit dan bumi kanata ratqan, asal-asalnya bercantum, kata Allah. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Wa ja'alna minal ma'i, dan kami jadikan daripada air kulla syai'in hayyin, sesuatu yang boleh hidup. Menjadikan daripada air, sumber air, menjadikan benda-benda yang lain boleh hidup. Contohnya apa? Tadi kita sebut tumbuhan, hasil daripada air. Binatang ternakan, air. Manusia sendiri boleh hidup dengan air. Kalau tanpa air, banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat hidup. Asalnya daripada air. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam ayat yang seterusnya, di pengakhiran ayat ini, afala yu'minun, ngapa tak nak beriman lagi? Dah terlalu banyak bukti kebesaran Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, berhala-berhala yang kamu sembah tu, lalat pun tak boleh bagi jadi, apatah lagi nak jadi alam. Seekor lalat yang kecil pun kamu tak boleh nak buat. Jadi dengan begitu banyak Allah Ta'ala mengungkit dan memberitahu kepada manusia tentang kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Afala yu'minun, mengapa tak nak beriman lagi? Ayat yang kita baca sebelum ni kan, Allah Ta'ala kata apa? Fa bi ayyi haditsin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Apakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah, dan juga tanda-tanda kebesaran Allah, wa ayatihi yu'minun. Nak perkataan macam mana lagi? Nak tunjuk bukti kekuasaan Allah Ta'ala macam mana lagi yang menyebabkan kamu baru nak beriman? Tak cukup ke bukti-bukti yang cukup terang? Okey, terus. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Jadi tak sebagaimana kitab yang terdahulu, diturunkan peringkat demi peringkat. Berapa tahun? Ambil masa 23 tahun. Peringkat permulaannya diturunkan ayat-ayat yang berbentuk akidah, tauhid, supaya orang kenal Allah Ta'ala. Sebab orang jahiliah ni, asal-asal para sahabat ni semua daripada jahiliah kan. Kafir, sembah berhala, tak kenal Tuhan. Mereka mengetahui wujudnya Allah. Mereka hanya mengiktiraf Allah Ta'ala di sudut menjadikan alam, menurunkan hujan, menjadikan langit dan bumi. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sudut ketundukan. Ajaran asal yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS telah dipesongkan. Asal-asal mereka daripada keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga telah diubah suai agama Nabi Ibrahim. Sebab tu kita pernah bincangkan di sini tentang masalah Ahlul Fatrah. Terbagi kepada 3 Ahlul Fatrah yang mengubah ajaran Nabi Ibrahim,
yang telah meminda agama Nabi Ibrahim, dan ahlu fatrah yang peringkat yang kedua yang sembah berhala, sembah tokong, dan ahlu fatrah yang ketiga dia tak sembah berhala dan tak sembah Allah. Sebab apa tak sembah berhala? Sebab dia tidak mengiktiraf berhala sebagai Tuhan. Kenapa tak sembah Allah? Tak ada orang nak beritahu bahawa Allah Tuhan dia. Ahlu fatrah ni generasi golongan manusia yang hidup di antara dua zaman, tak sempat menerima Nabi yang terdahulu awal, iaitu Nabi Ibrahim, tak sempat juga melihat Nabi Muhammad SAW. Duduk di antara dua zaman. Ahlu fatrah yang diterima, kalau kita tengok di dalam kitab Kawkabul Wahhaj, syarah kepada Sahih Muslim, yang diterima yang tak ubah agama, yang tak sembah berhala, hati dia kosong. Ya'ishu hina ala ghaflatin, hati mereka kosong daripada kepercayaan. Bila kosong daripada kepercayaan, dia tidak ada kepercayaan yang karut, kepercayaan tentang selain daripada Allah Tuhan dia. Jadi hak ni diterima. Hak dua lagi dalam kitab tu kata tak diterima walaupun ahli fatrah, sebab dia dah ubah agama asal. Jadi Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peringkat demi peringkat berdasarkan kepada keperluan. Peringkat pertamanya kalau kita tengok 13 tahun di Mekah itu cerita masalah akidah, sebab manusia sesat kan. Duk sembah Tuhan lain daripada Allah Taala, turunnya ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turunnya ayat-ayat tentang akidah, qul ya ayyuhal kafirun dan sebagainya. Jadi ayat nak menceritakan tentang akidah tauhid. Selepas daripada tu barulah turun tentang masalah hukum fiqh ataupun syariat, sembahyang, puasa, zakat, haji mengikut kesesuaian dan keperluan semasa itu. Okey, terus hikmah Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan Al-Quran itu tidak diturunkan keseluruhan secara serentak. Ini bertujuan membolehkan manusia yang beriman menerima, memahami dan mengingatinya. Bertanya terima. Dia kata menerima, memahami. Kalau 30 juzuk sekali turun, macam mana nak faham? Sebab itu penurunan Al-Quran ni dia ada apa? Kalau kita mengerti tafsir, dipanggil sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Sebab turunnya sesuatu ayat, semua ada sebab. Bukan saja-saja turun. Berlaku ayat ni, berlaku suatu peristiwa ini, kejadian ni, isu ni, turun satu ayat. Berlaku pula peristiwa lain, kejadian lain pada masa yang lain, hari lain, bulan lain, minggu lain, tahun lain, turun pula ayat yang lain. Sebab tu diturunkan peringkat demi peringkat. Salah satu contohnya apa? Orang akan tanya Nabi tentang hukum masalah haid. Bila orang nak tanya, Allah Ta'ala turun, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam peristiwa yang lain pula orang akan tanya Nabi masalah isu harta rampasan perang. Turunnya ayat Quran, yas'alunaka 'anil anfal. Tak apa lama pula berlaku isu orang Yahudi akan tanya Nabi tentang masalah apa? Masalah roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Begitulah seterusnya. Peringkat demi peringkat itu kerana ada sebab musabak dia. Dan turunnya sesuatu ayat Quran, dia ada asbabun nuzul ataupun sababun nuzul, sebab turunnya ayat itu. Okey, terus. Serta memudahkan penulis dan penghafaz menjalankan tugas masing-masing. Oleh itu Al-Quran telah diturunkan secara berperingkat-peringkat. Ayat hukum dan lain-lain diturunkan mengikut sebab-sebab dan peristiwa-peristiwa yang memerlukan penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih memantapkan lagi proses pembentukan syariat dan pengamalannya dalam kalangan orang-orang Islam serta menzahirkan lagi mukjizatnya. Penjagaan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana bentuk cara Quran itu dijaga di zaman Nabi? Okey, terus. Penjagaan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW berlaku dalam beberapa bentuk. Antaranya ialah A. Penurunan Al-Quran dalam bentuk yang mudah untuk dihafaz. Jadi dia tak macam hadis. Jadi Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk mudah dihafaz. Sebab tu orang banyak hafaz Quran. Kalau hadis orang kurang hafaz, sebab susunan dia agak payah. Bahasa dia agak sedikit sukar daripada bahasa Al-Quran. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Harith bin Syam radhiyallahu anhu bertanya,
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنهما. قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. Jadi sebahagiannya, wahai Rasulullah, sahabat tanya, Haris bin Hisham tanya Rasulullah, bagaimana datang akan engkau wahyu? Wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ni bagaimana kaifiat dia? Bagaimana bentuk dia diturunkan kepada kamu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras. Kadang-kadang turunnya wahyu dalam bentuk bunyi loceng. Bunyi loceng lagu mana? Ring. Rasulullah kata, wa huwa asyaddu alayya, yang ni paling susah, paling sukar aku nak terima. Sampai dahi Rasulullah berpeluh. Lepas tu hilang. Bila turunnya bunyi itu, sebenarnya dia adalah wahyu. Jadi Nabi SAW bila turun dalam bentuk itu, dia faham. Sahabat tak dengar, sebab turun kepada Rasulullah. Sahabat tak dengar. Jadi Rasulullah faham itu wahyu dan apa arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bunyi itu pun lenyap, hilang dan beredar. Dan Rasulullah pun setelah bunyi dalam bentuk lonceng itu, dia pun hafal, terus ingat. Memanglah sebab Rasulullah SAW adalah pilihan Allah. Jadi turun saja ayat Quran, dia terus hafal, terus ingat. Bukan macam kita berkali-kali nak kena hafal pun tak ingat-ingat, ulang-ulang kali tak ingat-ingat lagi. Tapi Rasul terus ya, terus dia ingat. Dia ingat sampai bila Quran ni? Dia ingat sampai ke mati. Daripada mula dia hafal, dia ambil daripada malaikat Jibril sampai bila? Sampai ke mati dia ingat. Tak lupa-lupa. Nabi tak lupa Quran. Cuma ada, kalau kita tengok dalam Quran, ada keadaan-keadaan tertentu Nabi lupa. Bukan saja-saja dia lupa, dilupakan oleh Allah. Tujuannya ayat itu tidak sesuai lagi untuk diteruskan ataupun untuk diamalkan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apa-apa ayat yang kami lupakan ataupun kami hapuskan daripada engkau, kami akan ganti ayat yang lain. Banyak beberapa ayat Quran dalam ingatan Nabi tiba-tiba lupa, Allah Ta'ala mari ayat lain pula. Bukan saja Nabi tak lupa, kita sebut tadi, bukan jenis pelupa macam kita, tetapi dilupakan oleh Allah di atas tujuan-tujuan yang tertentu, di atas maksud-maksud yang tertentu. Allah Ta'ala nak ganti dengan ayat lain. Ayat tu mungkin sesuai diamalkan beberapa masa saja, mungkin kata dalam tempoh beberapa bulan, dalam tempoh beberapa ayat, lalu tak sesuai lagi untuk diteruskan, Allah Ta'ala turun ayat lain. Kadang-kadang dilupa dengan di dalam ingatan Nabi. Kadang-kadang ayat tu memang Nabi tak lupa, tetapi hukum telah dibatalkan. Contohnya masalah arak kan, penurunan arak ni 3 kali. Mula-mula boleh minum, lepas tu dekat nak semayang tak boleh minum, lepas tu Allah Ta'ala kata habis tak boleh minum lah. Peringkat yang ketiga tak boleh. Dalam bentuk mangsuh, dibatalkan hukum, tetapi ayat itu masih kekal ada di dalam Quran. Dan kadang-kadang juga dalam bentuk wahyu yang kedua ini, ini kalau kita baca di dalam Sahih Bukhari, semua bentuk-bentuk kafiat itu disebut di dalam hadis. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam tajuk ataupun di bawah tajuk Kaifa kana bad'u wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah mulanya wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia ada beberapa bentuk. Dalam kitab kita ni disebut beberapa bentuk. Dia sebahagiannya daripadanya apa dia? Dalam bentuk cahaya pagi. Suasana cahaya pagi, cerah. Jadi Nabi faham berlaku pada ketika itu adalah masa itu berlakunya penurunan wahyu kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi berbagai-bagai bentuk, kaifiat ataupun cara. Yang kedua ini, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Jibril menjelma seorang lelaki di Gua Hira kan, yang kita baca hadis itu panjang tu. Dia datang, dia peluk Nabi,
faghattani fa arsalani. Dia peluk Nabi dengan pelukan yang kuat, lalu dia suruh Nabi baca. Nabi kata ma ana biqari'in. Lalu dia bercakap kepada aku, dia menyampaikan, bercakap maknanya menyampaikan kepada aku sesuatu, lalu aku hafal apa yang dia sebut. Okey, terus B. Malaikat mentadarus Al-Quran dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ni bertadarus dengan malaikat. Sebab malaikat ni dia dapat wahyu tu daripada Allah. Jadi Allah nak macam mana sebutan, lafaz, talafuz, tuturan Al-Quran tu nak sebut macam mana. Kita kata orang Arab ni semua sebut betul. Dah. Kan semua orang Arab sebut betul. Kalau tidak semua orang Arab jadi qari. Orang Arab ni ada di kalangan mereka tak boleh baca Quran pun ada. Tuan-tuan jangan terkejut saya sebut ni. Dan saya dah jumpa. Dan ada di kalangan mereka baca Quran tu sangat telur. Dulu duk bergaul dengan orang Arab dulu, ada orang Arab daripada Jazair. Dia minta daripada mana-mana orang Malaysia tu suruh ajar mereka tajwid. Saya ketawa. Saya kata kamu kan orang Arab, kami orang Ajam, macam mana kami nak ajar kamu orang Arab Quran? Talafuz dengan betul bacaan Quran. Jadi saya ketawa. Dia kata jangan ketawa, orang Arab pun ada tak kerti baca Quran. Dia kata ada yang baca mangkok macam orang Ajam juga. Quran adalah mukjizat. Sebab tu kita tak heran kita tengok selain daripada orang Arab pun boleh hafal Quran. Tapi orang Arab belum tentu ingat sebuah Quran, walaupun itu menjadi bahasa percakapan dia. Percakapan harian dia lain, bahasa Quran lain. Jadi Al-Quran itu Nabi SAW bertadarus dengan malaikat bagaimana talafuz, sebutan yang betul macam mana. Setelah Nabi SAW bertadarus dan dia belajar dengan malaikat, lalu disampaikan macam tu. Disampaikan sebagaimana yang dia dapat daripada malaikat. Jadi bagi kita orang Ajam lagi-lagi kena belajar tajwid, kena belajar makharijul huruf, tempat keluar huruf. Sebab itu almarhum Ustaz Hasan Azhari, setiap orang yang pergi belajar tajwid, kan dia hakim, salah seorang daripada hakim musabaqah peringkat kebangsaan. Setiap orang yang pergi belajar tajwid dengan dia, belajar teranum dengan dia, belajar talafuz Al-Quran dengan dia, dia kata kita belajar Quran ni bukan nak membetulkan bacaan, nak mengurangkan kesalahan. Baca memang tak betul, baca memang tak betul, sekadar mengurangkan kesalahannya. Yang betulnya Nabi baca betul sebab dia ambil daripada malaikat. Malaikat diberitahu oleh Allah Ta'ala macam ni sebutan, macam ni baca. Kita tak dengar sendiri. Sudah tentu banyak kelemahan, banyak kesilapan. Okey, terus. Ia berlaku pada bulan Ramadan setiap tahun. Dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi tadarus setiap tahun pada bulan Ramadan dengan malaikat. Okey, terus. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من ريح المرسلة. Maksudnya Nabi SAW merupakan manusia yang paling pemurah dalam melakukan kebaikan. Maknanya Nabi pemurah, kalau dermawan, kalau kebaikan ni dia tanpa tangguh, sangat cepat di dalam melakukan sebarang kebaikan. Sebab dalam Quran menganjurkan begitu, wasari'u ila maghfiratin, bersegera kepada keampunan, kebaikan dia suruh segera. Di dalam hadis Nabi SAW lepas sembahyang, ada riwayat menyebut sembahyang Asar. Lepas sembahyang tu Nabi sebaik saja bagi salam, dia terus langkah orang ramai, maknanya makmum iaitu para sahabat, masuk dalam rumah dia. Lepas tu dia ambil barangan apa dia orang bagi kepada Baitul Mal, sedekah. Orang bagi maknanya zakat, dia ambil lalu dia agihkan terus. Dia kata tadi tengah sembahyang aku teringat, dia kata ada harta yang belum aku bahagikan, aku selesaikan, aku agihkan kepada orang yang berhak. Dia tak ada tangguh, cepat. Jadi kita ni banyak tangguh sesuatu kebaikan. Jadi bersempena dengan kita dengar hadis pada malam ni, jangan tangguh kebaikan, kita jangan tangguh. Walaupun di sudut syaraknya, bila ada keuzuran tertentu diberi kemaafan.
Tetapi yang paling baik, yang terbaik, kebaikan itu jangan ditangguh, bersegera. Sebab dalam Quran hadis, bab kebaikan ni dia dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bertangguh. Sebab kita tak tahu halangan-halangan masa akan datang. Bila kita tangguh nak buat sesuatu kebaikan, datang halangan lain, alasan lain, kesibukan lain, kesuntukan masa, macam-macam halangan itu boleh berlaku sehingga perbuatan yang baik itu ditinggalkan. Jadi pengajaran yang diambil daripada hadis yang Rasulullah buat tadi, maka jangan ditangguh sesuatu kebaikan. Okey, terus. Baginda SAW lebih pemurah dalam bulan Ramadan. Rasulullah ni sangat pemurah. Derma ke sumbangan ke dalam keadaan dia miskin. Bulan Ramadan lagi pemurah. Dalam bulan-bulan yang lain dia banyak buat ibadat kan, kuat buat ibadat. Bulan Ramadan lagi kuat ibadat. Okey, terus. Hal tersebut kerana Jibril menemui baginda amalan pada bulan Ramadan sehingga selesai. Rasulullah SAW membentangkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Apabila Jibril menemui baginda menjadi lebih pemurah untuk melakukan kebaikan melebihi daripada angin yang bertiup kencang. Jadi kalau tersalah sebutannya, bacaannya, lalu ditegur oleh malaikat Jibril. Okey, terus. C. Penulisan wahyu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Zaid bin Sabit yang menjelaskan, kuntu aktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana idza nazala alaihi akhadhathu buraha'u shadidatun wa 'aliqa 'araqan shadidan mithla al-jumani thumma surriya 'anhu fa kuntu adkhulu alaihi bi qit'atil katifi aw kisratin fa aktubu wa huwa yumli alayya kama aqra'u hatta takada rijli tankasiru min thiqal al-Qur'an وحتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا فإذا فرغت قال اقرأه فأقرأه فإن كان به سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. Maksudnya, aku menulis hadis untuk Rasulullah SAW. Jadi zaman Rasulullah ni pun dah ada penulis hadis, pemboleh pada wahyu, dan dibenarkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW tulis. Sebab ada orang mampu hafal, ada orang yang tak mampu. Daripada kalangan sahabat bukan semua hafal Quran. Jadi bagaimana nak baca kalau bagi yang tak hafal? Baca melalui tulisan. Tulis di mana? Dia pelepah tamarnya, kulit binatang, unta, kambing dan sebagainya. Masa tu tidak ada kertas untuk ditulis ataupun dicetak Al-Quran. Okey, terus. Apabila turun wahyu, baginda berada dalam keadaan berat dan peluh mengalir dengan banyak pada tidak ubah bagaikan batu permata. Kemudian dilepaskan hal itu daripada baginda. Aku masuk menemui baginda dengan membawa tulang bahagian bahu atau tulisan tulang. Aku menulis sedangkan baginda menyampaikannya kepadaku. Apabila selesai menulis, aku merasakan kedua kakiku hampir patah kerana beratnya Al-Quran itu, sehingga aku merasakan aku tidak dapat berjalan sama sekali dengan kedua kakiku itu lagi. Tulis di atas tulang, selain daripada apa? Pelepah tamar kan, kulit binatang ada tulang. Dahsyat tuan-tuan. Nak pelihara, nak jaga Quran. Kita ni Quran semua orang Islam kita ada Quran. 10 naskah, 20, banyak. Tapi kita tak ambil berat, tak jaga. Jaga di sudut apa? Jaga Quran itu supaya dia tidak rosak, tidak musnah. Tapi jaga di sudut hafalan, jaga di sudut amalan, syariat, hukum hakam dalamku, kita tak jaga. Jadi zaman Nabi ini bukan sahaja dia jaga tentang tulisan Al-Quran itu supaya jangan hilang, jangan dirosakkan, tetapi ingatan, hukum hakam. Sebab tu dipanggil Quran, para sahabat ini dianggap, dikira sebagai, disebut sebagai Quran berjalan. Apa maksud? Apa yang dianjurkan dalam Al-Quran, masalah budi pekerti, akhlak, kebaikan yang disebut dalam Quran, ada pada diri sahabat, dijelmakan melalui perbuatan sahabat. Isi yang terkandung dalam Al-Quran itu dijelmakan melalui perbuatan sahabat. Boleh kata macam tu, kita buat macam tu. Diikat diri mereka dengan Quran. Apa-apa rujuk Al-Quran, apa-apa yang berlaku rujuk Al-Quran. Okey, terus. Apabila aku selesai menulis, baginda SAW bersabda, bacalah, lalu aku membacakan kepada baginda. Jika ada yang tertinggal, baginda akan membetulkannya. Setelah itu aku membawanya kepada orang ramai. D. Tumpuan penulisan hanya kepada Al-Quran sahaja.
Ini berlaku pada peringkat awal penurunan Al-Quran agar tidak bercampur dengan sesuatu yang lain daripadanya. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "La taktubu anni wa man kataba anni wa yara al-Qur'ani falyamhuhu hadithu anni wa la kharaja." Okey, Nabi kata jangan tulis daripada aku ni, dan barang siapa yang tulis selain daripada Quran, maka hendaklah dia padam. Maksudnya hadis masa tu tak boleh tulis lagi. Ini hujah golongan dipanggil jemaah jam. Kenapa orang nak beramal ajaran hukum hakam daripada hadis? Kenapa hadis menjadi salah satu daripada sumber rujukan, sedangkan Nabi SAW sendiri larang tulis. Dia ambil hadis ni, Nabi pun larang tulis. Kenapa kita duk beriman dengan hadis, duk beramal dengan hadis? Hadis menjadi salah satu rujukan, sumber ilmu bagi orang Islam. Nabi sendiri larang tulis. Sebenarnya larang tulis tu ketika Quran sedang turun. Takut sahabat tak boleh nak membezakan antara Quran dengan hadis. Sebab tu daripada aku jangan tulis. Siapa-siapa tulis daripada aku, perkataan aku, hadis aku kena padam. Takut bercampur dengan Quran. Jadi setelah dalam keadaan reda, para sahabat dah mampu membezakan antara ayat Quran juga hadis Nabi. Nabi kata, "Uktubu anni la yakhruj minni illa al-haq, la yakhruj minhu illa al-haq." Tulislah daripada aku, tidak akan keluar daripada mulut aku ini melainkan yang benar. Masa itu barulah Nabi memberi keizinan kepada para sahabat untuk menulis hadis. Okey, terus. Menggalakkan para sahabat mempelajari Al-Quran, mengajar, menghafaz dan menghafalkannya kepada orang ramai. Jadi setelah Quran itu diturunkan, Rasulullah galakkan supaya hafal. Lepas tu supaya ajar orang lain pula. Okey, terus. Rasulullah SAW mendahulukan orang yang lebih banyak menghafaz Al-Quran untuk menjadi imam. Jadi dalam Rasulullah ni, orang yang paling ingat Al-Quran, orang tu dia diketengahkan, didahulukan menjadi imam. Sebab tu di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim umpamanya, dan juga riwayat yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi, aqra'uhum bi kitabillah. Siapa yang paling afdal jadi imam? Orang yang aqra'uhum. Kita dah bahas panjang makna aqra'uhum. Sebahagian daripada orang ulama berpendapat orang yang paling betul bacaan, tajwid, lafaznya betul. Pendapat yang kedua, aqra'uhum li kitabillah, iaitu orang yang paling hafal banyak ayat Quran. Sebab ayat-ayat Quran ni perlu diperdengarkan kepada orang. Dengan mendengar ayat Quran, manusia dapat petunjuk hidayah daripada Allah. Yang ketiga, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling faham. Walaupun dia tak berapa hafal banyak, tetapi dia Quran tu dia faham dengan tafsiran, huraian, terjemahannya. Dia paling faham. Bila dia baca ataupun dibaca kepada dia, dia paling faham ayat-ayat yang dibaca. Ini tiga pendapat ulama maksud aqra'uhum. Yang pertama, orang yang paling hafal. Yang kedua, orang yang paling betul bacaan dia. Yang ketiga, orang yang paling faham ayat-ayat Quran. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Maksudnya, orang yang paling baik dalam kalangan anda ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.